A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diizinkan oleh Allah bertemu pada tengah hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini insya-Allah akan menatijakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, dan insya-Allah duduknya kita dalam majlis ilmu ini walaupun secara maya, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita mendapat gandaan pahala dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, dan seterusnya juga kita akan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya insya-Allah akan diberkati dalam bulan yang penuh barakah ini. Alhamdulillah, kita sekarang berada pada 11 Ramadan. Kita dah masuk pada semester kedua sebenarnya, semester kedua, dan mudah-mudahan kita lebih bersemangat untuk meneruskan ibadah puasa ini, dan sepatutnya kita rasa sedih sebab Ramadan, tetamu agung kita akan meninggalkan kita tidak lama lagi, insya-Allah, kan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, sebenarnya saya bersiaran untuk Sirim Berhad, dan alhamdulillah tak lupakan saya lalukan kepada Presiden Perkis yang bersama kita dan seluruh anggota kerja Perkis, anggota kerja Sirim. Saya berada di Sirim Shah Alam di HQ, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat di luar sana dapat mendengar dengan baik apa yang bakal kita bicarakan pada hari ini. Tajuk yang saya akan bawa pada hari ini adalah orang-orang yang berjaya dalam Ramadan. Sebelum pergi lebih jauh, apa KPI sebenarnya? Key Performance Indicator untuk kita menjadi orang yang berjaya dalam Ramadan. Apa sebenarnya? Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana difardukan orang-orang terdahulu sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi KPI kepada puasa ataupun Ramadan itu adalah at-taqwa, yang disebut sebagai at-taqwa. Kalau kita merujuk apa sebenarnya at-taqwa ni, kita kena rungkai dulu supaya kita jelas apa KPI kita, apa matlamat kita, apa target kita untuk kita capai bila kita keluar daripada Ramadan ni. KPI kita berjaya, maksud kita berjaya mencapai apa yang kita hendak. Taqwa, kalau ada sudut bahasa Arab, taqwa ini berasal dari kalimah waqa. Waqa ini bermaksud cegah. Waqa juga kita boleh maknakan dinding yang menghalang kita. Waqa kita boleh maknakan sebagai hindar, kan, hindar. Jadi apa maksud taqwa? Taqwa ini sebenarnya adalah dia suatu yang boleh mencegah kita daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil taqwa. Dalam bahasa mudah, bahasa Melayu kita sebut taqwa ni orang-orang yang takut. Jadi sampai mana kita ni boleh lahir perasaan takut dalam diri untuk melakukan dosa itu. Dia bukan takwa Haji Nazir. Takwa ni maksudnya takut wanita, takut bini lain. Takwa juga, tapi TAKWA. Dia bukan itu tapi TAQWA, taqwa. Perasan tak kita dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waw tu dan qi itu adalah fi'il amar ataupun suruhan, kata suruhan kepada waqa yang terbit daripada perkataan taqwa itu, kan. Jadi waqina, dan hindarilah, dan jauhkanlah, dan selamatkanlah, kita panggil itu, kan. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang selamat. Ini yang kita nak capai. Ini KPI kita dalam Ramadan. Okey. Sebab itu syarat utama, sebelum kita pergi lebih jauh, syarat utama untuk menjadi orang untuk mencapai KPI kita dalam Ramadan, syarat pertama dia adalah kita mestilah masuk dalam bulan Ramadan ni sebagai orang-orang yang beriman.
Mesti tuan-tuan pelik kan, apa maksud beriman tu. Kita tak boleh masuk dalam bulan Ramadan ni untuk mencapai KPI kita berjaya dengan Ramadan ini, kita masuk sebagai orang Islam. Terkejut kita kan. Jadi kalau tak beriman tak payah puasa lah, tak. Maksudnya sebab takwa ni adalah darjat yang paling tinggi sebenarnya. Kalau kita masuk dengan kita sekadar Islam yang mengucap 2 kalimah syahadah, maksudnya solat dah tak ke mana, kemudian yang haram pun kita belasah makan, yang perbuatan yang maksiat pun kita hari-hari buat kan, ini kita Islam tak? Islam sebab kita dah mengucap 2 kalimah syahadah, Islam kita. Tapi kita tak boleh masuk dalam bulan Ramadan ni dengan kita hanya level Islam. Kita kena masuk dalam bulan Ramadan ni dengan level orang-orang beriman. Sebab itulah pada ayat ini Allah panggil orang-orang beriman. Allah tak kata ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ataupun ya ayuhal muslimun, wahai sekalian orang-orang Islam. Tak. Allah panggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Itu syarat nak dapat takwa itu, kita kena masuk dalam bulan Ramadan ni dengan level iman, level orang-orang yang beriman. Apa maksud iman? Iman ni kalau kita terjemah dalam bahasa ataupun istilah, dia adalah al-imanu laisa bitamanni. Iman bukan suatu yang boleh dicita-citakan. Iman bukan suatu yang boleh kita impikan. Contohnya aku jadi orang beriman, tak boleh kan. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia ini menyangka bahawa dia akan ditinggalkan dengan mereka berkata aku sudah beriman, kan? Amanna, aku sudah beriman, wahum la yaftanun, sedangkan mereka belum diuji tentang keimanannya. Jadi Allah tak akan biarkan kita. Jadi orang yang beriman ni memang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi iman dia bukan suatu yang kita boleh impikan. Aku nak jadi orang beriman, tak boleh. Ataupun suatu yang kita cita-citakan, tak boleh. Al-iman ma waqara fi qalbi, tapi iman tu apa yang kita ikrarkan dalam hati. Contohnya kita beriman pada Allah, kita kena ikrarkan dalam hati, wa tasaddaqa bil amal, dan kita benarkan, buktikan keimanan kita tu dengan amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita. Macam contohnya lah kan, COVID-19 ni, virus coronavirus ni kan, dia tak nampak, tak nampak. Tapi Masya Allah, kita sekarang ni memang beriman sebenarnya. Sebab iman dalam bahasa Melayu kita yang mudah kita fahami adalah yakin dan percaya. Jadi orang yang beriman adalah orang yang yakin dan percaya adanya Allah. Kalau beriman pada Allah. Kalau beriman pada malaikat, orang yang yakin dan percaya adanya malaikat. Tu. Kalau beriman pada Al-Quran, orang yang yakin dan beriman pada Al-Quran. Itu orang yang yakin dan percaya pada Al-Quran. Itu maksud iman. Jadi sekarang ni kalau kita lihat coronavirus, Masya Allah, takutnya kita keluar pakai mask kan. Kita balik, ada yang mandi, baju yang kita pakai rendam dengan sabun. Kita takut. Walaupun virus tu tak nampak, tapi secara tak langsungnya perbuatan kita telah menunjukkan kita sangat yakin dan percaya kepada adanya satu virus yang berbahaya, namanya virus COVID-19. Jadi itu yang sebenarnya level iman yang perlu ada bila kita nak masuk dalam bulan Ramadan ni, kan? Okey. Sebab kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu kalau kita rujuk kefarduan puasa ini difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah 2 tahun hijrahnya umat Islam ke Madinah. Bermaksud tahun kedua hijrah barulah difardukan puasa. Kenapa tidak di Mekah lagi? Kenapa tidak di Mekah lagi? Sebab di Mekah belum lagi mencapai tahap iman. Baru kita diperkuatkan dari sudut akidah kita, baru kita masuk Islam. Tapi bila kita dah diuji, kita dah berjaya dengan ujian tersebut, jadi kita tergolong dalam golongan orang beriman, barulah difardukan berpuasa. Sebab itu ibadah puasa ni adalah satu ibadah yang sebenarnya tinggi martabatnya kan. Itu insya-Allah. Dan yang kedua, kalau kita rujuk sebelum masuknya bulan Ramadan, kefarduan Ramadan, ada suatu peristiwa yang menguji keimanan kita. Apa dia? Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Itu susunannya Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi bulan Rajab, akhir 27 Rajab, berlaku peristiwa Isra' Mi'raj. Suatu peristiwa yang
tak mampu dicapai oleh akal. Tapi oleh kerana dengan keimanan yang tinggi, kita percaya bahawa ya, Allah telah menjalankan Nabi SAW dan seterusnya Allah angkat Nabi ke Sidratul Muntaha untuk menerima fardu solat itu. Fardu solat. Jadi sebab itu syarat untuk kita berjaya, ni ialah kalau macam tuan-tuan, ya, saya letak takwa ini kalau dari sudut grade kerja ni, grade sektor awam ni, dia JUSA, jawatan utama sektor awam sebenarnya. JUSA, suatu grade yang tinggi dah kalau JUSA ni, masya-Allah. Pencen pun banyak dah. Yang kedua, kalau masa dia berkhidmat tu pun dia dah dapat driver seorang, dah dapat kereta rasmi, kemudian ada allowance keraian, ada allowance banyak, gajinya berbelas ribu. Kalau sampai tahap JUSA, kita yang nak masuk ke JUSA ni, boleh tak kita ni capai tahap JUSA sedangkan kita hanya masuk dengan, minta maaf maksudnya bukan nak merendahkan, tapi kita masuk kerja tu dengan SPM saja? Tak boleh. Dia mestilah ada level-level yang untuk sampai tahap JUSA tu mesti ada degree, mesti di pegawai. Pegawai baru boleh naik untuk JUSA kan. Jadi pegawai mesti ada degree ijazah. Jadi syarat nak dapat takwa, kita tak boleh guna sijil Muslim kita, sijil sekadar orang Islam. Kita kena pakai sijil orang mukmin, orang beriman, barulah kita boleh sampai level takwa. Itu sebenarnya kuncinya, kunci untuk kita mencapai yang namanya takwa itu. Okey. Kalau kita perincikan, disebut dari perkataan takwa. Sebab dalam takwa ini yang paling tinggi, kesan daripada takwa ini adalah mampu mencegah kita. Mampu mencegah kita daripada melakukan suatu apa juga perbuatan yang boleh mengundang murka Allah. Itu tahap takwa yang tinggi. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita rujuk dalam surah Al-Waqi'ah kan, Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata wa fakihatin kathiratin la maqtu'atin wala mamnu'ah. Dalam syurga nanti akan terdapat buah-buahan yang tidak akan terputus musimnya, wala mamnu'ah, dan tidak ada yang dilarang. Kenapa Allah sebut dengan kalimah ini, maksudnya wala mamnu'ah? Sebab orang-orang yang masuk dalam syurga Allah adalah al-muttaqun, orang-orang yang takut nak buat dosa, takut nak melanggar perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau dia masuk dalam syurga, takut-takut macam Nabi Adam AS, ada buah yang dilarang untuknya makan. Jadi orang yang masuk dalam syurga ni makan buah ni pun takut-takut, sebab takut termakan buah yang dilarang oleh Allah SWT. Akhirnya dia akan dikeluarkan daripada syurga tersebut. Tapi Allah awal-awal telah menerangkan kepada kita bahawa la mamnu'ah, orang yang masuk dalam syurga ni tak ada buah yang dilarang. Jadi jangan takut. Kenapa perlu Allah berfirman sedemikian? Sebab orang-orang yang masuk dalam syurga ni adalah orang yang takut. Ini darjat ataupun ketinggian orang yang bertakwa yang kita nak capai melalui Ramadan. Okey. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Baqarah, ini perincian. Jadi maksudnya tadi itu KPI-nya, ini SOP-nya untuk mencapai sampai level ataupun untuk kita capai KPI kita. Yang pertama, kalau kita rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 2, 3 dan 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu suatu kitab yang tidak ada keraguan padanya, yang menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, orang yang bertakwa. Okey. Bila kita jumpa selepas daripada perkataan tattaqun ini ada perkataan alladzina, alladzi, itu bermaksud perincian kepada tattaqun ataupun perincian kepada orang-orang yang bertakwa tadi. Al-muttaqin, hudan lil muttaqin. Perincian kepada al-muttaqin. Okey. Ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi perincian pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman dengan perkara ghaib. Orang yang beriman dengan perkara ghaib. Apa maksud perkara ghaib? Kalau kita orang Melayu ni, perkara ghaib senang je. Hantunya balang, jin tu perkara ghaib kan. Tapi tak, ghaib kat sini adalah
kita hanya mendapat perkabaran daripada Nabi dan Al-Quran, tetapi kita tak dapat lihat dengan mata kasar kita. Apa contohnya? Ialah dosa, kan? Dosa ni, kalau kita melakukan dosa, nampak tak berapa banyak dosa kita? Tak nampak. Tapi kan, maksudnya ada, dosa tu ada. Neraka, bila orang berdosa akhirnya campakkan dalam neraka. Nampak tak neraka sekarang ni? Tak nampak. Itu maksudnya ghaib. Tapi ada tak? Ada. Bila nanti di akhirat nanti barulah dibentangkan neraka bagi orang-orang yang melakukan dosa tersebut. Jadi orang yang bertakwa ini adalah orang yang beriman dengan perkara ghaib. Orang yang beriman dengan perkara ghaib. Jadi sejauh mana kita telah beriman dengan namanya dosa. Sebagaimana beriman kita kepada COVID-19, virus yang tak nampak tu, kan? Macam tu, kalau kita boleh beriman pada dosa, masya-Allah, kita takut. Dan kalau kita bincang tentang perkataan dosa ini, sebenarnya dia berasal dari bahasa Sanskrit, bahasa Hindu lama. Dosa dalam bahasa Sanskrit membawa maksud kebinasaan. Yang kedua, boleh juga dimaknakan dengan suatu yang dihindari. Yang ketiga, boleh juga dimaknakan suatu yang dibenci. Kalaulah kita tahu dosa itu kebinasaan, masya-Allah, kan, kita takut untuk buat kebinasaan. Dan kebinasaan tu akan tertimpa pada diri kita. Sebab itulah kalau kita rujuk kepada zikir ataupun doa Nabi Yunus AS dalam perut ikan Nun, kan, disebut bahawa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kan, tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau, kuntu minaz zalimin, aku ini di kalangan orang-orang yang menzalimi diri. Jadi kita bila melakukan dosa, kita menzalimi diri kita sebenarnya. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang sangat yakin dan percaya ada namanya dosa. Sebab itu kalau benar-benar dia orang yang takut, waqa, kan, orang yang takut, dan orang yang memang menghindari, dia tidak akan melakukan dosa. Tidak akan melakukan dosa. Sebab itu pada kalimah bil ghaib ini sebenarnya Allah nak ajar kita melalui ibadah puasa. Dengan kita menahan diri makan dan minum daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Inilah latihan untuk kita beriman dengan perkara ghaib sebenarnya, kan. Sebab kalau kita makan tengah hari, tak ada seorang pun tahu. Tak ada seorang pun tahu. Lagi yang bujang duduk kat rumah seorang-seorang, kan, tak ada seorang pun tahu, kan. Jadi kalau kita makan tengah hari, tak ada seorang pun tahu. Tapi kenapa kita menahan diri sampailah waktu berbuka? Waktu berbuka pun, ya Allah, nak makan tu dah azan ni, dah masuk belum? Takut-takut kita nak makan sebab takut batal, kan? Takut batal. Kenapa? Sebab kita telah beriman sebenarnya pada Allah yang kita tak lihat Allah, tapi Allah tu wujud. Yang kedua, kita beriman pada namanya dosa, walaupun dosa tu tak nampak, kita telah beriman, maksudnya kita yakin ada namanya dosa, kan. Sebenarnya nak lahirkan melalui Ramadan, melalui puasa. Sebab itu puasa ini disebut dalam hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, disebut bahawa as-saumu junnah. Puasa itu perisai, puasa itu pelindung. Pelindung daripada apa? Pelindung daripada kita melakukan dosa, kan. Begitu. Ini KPI untuk yang bil ghaib pula adalah sejauh mana kita ini puasa itu dia sebagai pelindung kita daripada melakukan dosa. Itu yang tercapai tak? Kan, tercapai tak? Kadang-kadang ya, kita nak tahu kita punya puasa berjaya tak berjaya, kita lihat. Maksudnya kita dalam keadaan berpuasa ni masih melakukan maksiat lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala tak? Kalau masih lagi ataupun ialah Ramadan puasa beratur beli nombor ekor contohnya, kan. Beratur beli nombor ekor. Jadi betul tak dia beriman? Betul ke dia yakin dan percaya pada namanya dosa, neraka, dan beriman pada Allah yang tak dapat dilihat dengan mata kasar? Itu sebenarnya bulan Ramadan ataupun berpuasa ini Allah nak latih yang pertama ini. Okey. Yang kedua pula, syarat ataupun ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua, Allah sambung pada ayat seterusnya, wa yuqimunas salah. Wa yuqimunas salah. Orang yang bertakwa adalah orang yang mendirikan solat. Orang yang mendirikan solat. Ramai di kalangan orang mendirikan solat, tapi sejauh mana solatnya itu mengikut SOP dan mencapai KPI yang sebenar, mencapai KPI yang sebenar, kan, tu yang kita kena kaji. Okey.
Kalau kita rujuk, antara tanda-tanda solat yang mencapai tahap KPI yang sebenar adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah seseorang itu daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi adakah solat kita berjaya mencegah kita daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar? Kalau berjaya, ya, mungkin kita telah mencapai KPI daripada ciri yang kedua ataupun SOP yang kedua, syarat kedua ini untuk mencapai takwa, iaitu melalui solat. Kalau belum, jadi kita kena usaha. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita rujuk pada kalimah azan kan, hadis Nabi SAW sebut bila kita dengar azan, iza sami'tan nida, bila engkau dengar kalimah azan, faqulu mithla ma yaqul muazzin, sebutlah sebagaimana yang disebut oleh muazzin atau tukang azan. Bermaksud kalau muazzin sebut Allahu akbar, Allahu akbar, jawapan kita Allahu akbar, Allahu akbar. Bila muazzin sebut asyhadu an la ilaha illallah, jawapan kita asyhadu an la ilaha illallah. Bila muazzin sebut asyhadu anna muhammadar rasulullah, jawapan kita asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi bila mana sebut hayya 'alas solah, kenapa jawapan kita terus berubah? Tidak mengikut jawapan imam, tidak mengikut apa yang diperkatakan oleh muazzin. Jawapan kita adalah la haula wala quwwata illa billahi wa aliyul azim. La, tiada, haula, daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, melainkan kekuatan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi seorang yang boleh mendirikan solat itu sebenarnya bukan lagi daripada diri dia, tetapi orang yang boleh mendirikan solat itu adalah daripada Allah, izin Allah. Maksudnya sebab itulah kita tak ada daya, tak ada kuasa untuk kita ni boleh solat, tak boleh solat. Kita bila mana boleh solat itu bermaksud izin, bantuan, pertolongan itu datangnya daripada Allah. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim, kita tahu Nabi Ulul Azmi, Nabi yang paling sangat hebat ujiannya, paling tinggi kesabarannya, cekal bagaimana keimanan kepada Allah dia dicampakkan dalam api yang dibakar oleh Raja Namrud. Bagaimana keimanan dia, keyakinan dia, keteguhan iman dia bahawa kalau Allah izinkan untuk dia dimudaratkan api, Allah akan mudaratkan dia. Tapi kalau Allah tak izinkan dia, api yang sifatnya memudaratkan, membakar, tak mampu untuk membakar dia, tak mampu untuk membakar. Jadi dengan keimanan tinggi. Tapi dalam masalah solat, Nabi Ibrahim AS juga berdoa pada Allah. Doanya Rabbi ja'alni muqimas salat. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang mendirikan solat. Wa min zurriyati, dan juga daripada kalangan zuriatku. Nabi Allah Ibrahim, seorang yang sangat hebat, berdoa pada Allah untuk mendirikan solat. Sebab itu solat ini sebenarnya adalah anugerah, adalah pertolongan, dan kekuatan itu datangnya daripada Allah. Itu yang kita perlu kita tahu. Bila masuk pada kalimah hayya 'alal falah, jawapan kita sama lagi, la haula wala quwwata illa billah. Apa maksud falah? Bila azan berkumandang, kita buka TV, di kaca TV kita, di skrin tu tertulislah hayya 'alal falah, mari kita menuju kejayaan, dan gambar yang terpapar bila keluar hayya 'alal falah adalah kejayaan kita di dunia ini, kejayaan KLCC, kejayaan apa? Kejayaan kita MRT, lepas tu KLIA, kereta Proton dan sebagainya. Ya, itu kejayaan juga, tapi kejayaan di dunia, tapi bukan itu yang nak dicapai melalui solat. Yang nak dicapai melalui solat, hayya 'alal falah, jom kita menuju kejayaan, itu adalah kejayaan orang-orang yang solat adalah khusyuk. Itu Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya mukmin yang berjaya itu. Alladzina hum fi solatihim khashi'un, orang yang dalam solatnya tu khusyuk. Jadi khusyuk itu adalah orang yang berjaya dalam solat. Khusyuk ni apa? Kita bukan khusyuk ni bila solat macam berada dalam dunia yang lain, kita solat terapung di awang-awangan, itu bukan khusyuk. Itu bukan khusyuk. Khusyuk ni dia berasal kalimah khasya'a. Khasya'a ni bermaksud tunduk, patuh. Kalau kita boleh rujuk dalam surah
Al-Hasyr ayat 21, Allah kata lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kata Allah, kalau kami turunkan Al-Quran itu atas puncak gunung, atas gunung, la ra'aitahu, nescaya kau akan lihat dia khashi'an, tunduk. Adakah khusyuk maksudnya yang ni? Tak. Tunduk masuk khusyuk, patuh. Okey. Mutasaddian, bergegar gunung itu, min khasyatillah, sebab dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi khusyuk itu maksudnya ialah tunduk dan patuh. Jadi orang yang berjaya dalam solat adalah orang yang khusyuk, bermaksud solat itu mampu menundukkan dia, mampu mencegah dia daripada melakukan dosa. Ini barulah orang yang berjaya. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan sekalian yang mengikuti kita di alam maya ni, sebenarnya bila kita kaji tentang solat dan khusyuk ini, orang yang khusyuk ini adalah anugerah sebenarnya. Orang yang khusyuk ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana nak mendapat khusyuk? Bagaimana mendapat khusyuk? Jom kita rungkai perkataan falah, falamalibha dengan perkataan fallah. Fallah. Fa lamalibha juga, tapi bezanya ada tasydid, ada sabdu atas lam, fallah. Apa beza kedua perkataan ni? Falah kejayaan. Fallah maksudnya petani. Petani, peladang, tu falah. Rupanya di sebalik perkataan falah ini terbit juga falah, dan terbit perkataan falah ialah falah. Nak berjaya, kita kena kerja macam petani. Kita kena kerja macam petani. Petani, dia keluar daripada rumah pagi-pagi, bukan sekali keluar, setiap hari keluar. Setiap hari dia keluar. Kemudian dia buat benda yang sama, membajak, dia mengemburkan tanah, membelai pokok-pokoknya, membuang serangga-serangga perosak dalam tu dan sebagainya setiap hari. Sebab kalau dia tak turun setiap hari, tanamannya mungkin akan dimakan ulat. Nanti di akhir, nanti bila musim menuai, hasil tuaiannya kurang sebab banyak yang rosak, dimakan ulat, dimakan tikus, dimakan burung-burung dan sebagainya. Sebab itu dia kena datang sehari, daripada pagi sampai petang kena datangnya tu, kan. Nanti akhirnya barulah dia dapat hasil tuaian yang banyak. Macam tu juga solat sebenarnya. Kita nak berjaya dalam solat, memang kita tak dapat khusyuk. Khusyuk ni satu tinggi sebenarnya, tapi kita kena berusaha macam petani, hari-hari solat, kena banyak solat, kena sentiasa solat. Bukan sekadar solat, tapi kita kena sentiasa memperbaiki solat kita. Kita kena baja solat kita, kita kena belai solat kita, barulah nanti dia membuahkan hasil. Jadi itulah KPI untuk kejayaan kita bila dalam solat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, dalam bulan Ramadan ni ada suatu ibadah yang dia sunnah, tetapi dia adalah latihan untuk melahirkan yang dipanggil yuqimunas solat, untuk mendirikan solat, kan. Kalau kita lihat tuan-tuan, kita siang hari dah tak makan, sampailah maghrib, lepas tu tenaga tak ada, malam makan Masya Allah punya banyak, sampai senak perut kita. Lepas tu lah ada pula solat yang banyak, rakaatnya solat tarawih. Kenapalah solat tarawih tu tak ada letak bukan pada bulan Ramadan? Patutnya Allah kesianlah kat kita ni, kan. Siang hari dah tak makan, baru jumpa makan, dah perut penuh, suruh solat pula. Patutnya kalau boleh lah, sepanjang bulan Ramadan ni kita puasa je, solat ni off, cuti. Sebulan solat ni cuti, ibadah-ibadah lain tak payah, cuti semua, puasa je. Tapi tak, rupa-rupanya dalam bulan Ramadan ni lah nak melatih kita jadi orang yang bertakwa, dengan ciri yang kedua ialah solat. Jadi sejauh mana solat kita ni berjaya. Kalau tak berjaya, kita masih lagi melakukan dosa, walaupun kita solat 5 waktu, kita kena cek balik, kita kena belai balik, kita kena baja balik, kita kena perbaiki solat kita, dan hari-hari kena solat supaya kita dapat capai nanti yang namanya khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang ketiga, kalau kita rujuk perkataan wa mimma razaqnahum yunfikun, kan, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Ini nak capai KPI yang betul-betul tak kita menginfakkan harta kita pada bulan Ramadan ni, kan.
Sebab itu bagi kalau di luar Ramadan, mungkinlah kita setahun perniagaan ni, tempoh setahun tu baru kita bayar zakat perniagaan. Yang keduanya pendapatan. Ujung tahun kita bayar zakat pendapatan. Kalau emas baru cukup haul dan cukup nasabnya, barulah kita keluarkan emas tersebut. Tapi dalam bulan Ramadan ada satu ibadah yang dipanggil ibadah zakat fitrah. Zakat fitrah yang setiap daripada kita wajib keluarkan. Setiap daripada kita wajib keluarkan. Hatta kepada anak yang baru lahir, maksudnya sebelum waktu maghrib bulan Syawal, kan, wajib bayar zakat. Wajib bayar zakat. Sebab itu zakat ni wajib, setiap orang kena. Kalau emas, orang yang ada banyak emas je kena bayar zakat. Orang yang tak ada emas tak payah bayar zakat. Tapi zakat fitrah, zakat per kepala, maksudnya setiap orang itu wajib bayar zakat, kan. Supaya apa? Nak melatih kita. Sebab ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Kenapa? Rupa-rupanya ujian yang antara ujian berat adalah hilangnya harta benda. Sebab itu kalau kita rujuk kisah Nabi Ayub alaihissalam, selain dia diuji dengan kesakitan, rupanya Nabi Ayub ni sangat tabah dan kuat bila diuji dengan kesakitan. Jadi Allah uji lagi, di samping kesakitan itu, Allah uji dengan pertama ditinggalkan oleh anak dan isterinya. Biasanya manusia biasa ni, bila orang yang disayang ni hilang ataupun meninggalkan dia, dia akan sedih. Dia akan sedih, dia akan hilang sabar, kan. Dan yang ketiga, manusia biasa ni, kalau hilang harta, satu benda yang memang tak boleh tak boleh apa maksudnya, hilang sabar. Seorang tu akan hilang sabar. Sebab itu kata Nabi SAW, aku takut kepada kefakiran itu, sebab kefakiran itu dekat dengan kekafiran, kan. Nabi sebut, aku takut kefakiran itu, maksudnya kefakiran ditimpa pada umat Nabi SAW, sebab kefakiran itu sangat dekat dengan kekafiran ataupun kekufuran. Sebab itu orang sangat takut dengan ujian hilangnya harta. Itu Allah sebut dalam Al-Quran, alladzina idza asabat wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Kurangnya harta benda, kan. Tu wal anfus, hilangnya orang kita sayang. Tu je. Jadi ujian untuk mencapai tahap takwa adalah Allah uji kita dari sudut harta kita. Sebab itulah latihan dalam bulan Ramadan ni untuk mencapai yang namanya tahap takwa itu adalah kita diuji dari sudut harta benda kita. Sebab itu setiap kita ni difardukan, diwajibkan untuk membayar zakat. Jadi bagaimana kita nak mengukur kejayaan kita? Sebab itu pada bulan Ramadan ini, nak mengukur kejayaan dari sudut infak kita, kita lihatlah banyak mana infak kita yang telah kita keluarkan. Satu, banyak mana kita telah membantu fakir miskin untuk makan berbuka dalam bulan Ramadan ni. Itu antara amalan yang paling disukai oleh Nabi SAW adalah daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, disebut bahawa Nabi SAW ini man fattara sa'iman, barang siapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri, baginya pahala seumpama pahala orang yang berpuasa tersebut, yang tidak akan dikurangkan walaupun sedikit. Sebab itu Nabi antara ibadah ataupun amalan yang paling banyak pahalanya, satu. Yang kedua, sangat digalakkan oleh Nabi SAW dalam bulan Ramadan ini adalah memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa. Sebab ramai di luar sana yang maksudnya tak tahu nak buka apa sebab tak ada makanan. Jadi inilah ujian kita. Sebanyak mana infak kita dalam bulan Ramadan ni, kalau dalam diri kita ni masih ada rasa sayang terhadap harta tersebut, ada masalah dari sudut kita punya untuk mencapai kejayaan kita melalui ibadah yang Allah namakan sebagai zakat, kan. Sebab itu zakat ini dipanggil zakat. Zakat ini berasal dari kalimah zaka yazki, tazkiyatan. Zaka yuzaki, tazkiyatan. Zaka maksudnya membersihkan, yuzaki sedang membersihkan, tazkiyatan pembersihan. Jadi ibadah zakat adalah ibadah membersihkan harta kita. Orang yang takut nanti di padang mahsyar,
Datang orang miskin kampung, dia kata dia ni nama je orang kaya kat kampung aku, tapi seposen daripada hartanya pun aku tak pernah dapat, dia kata. Jadi aku nak tuntut hak aku daripada hartanya kan. Jadi orang yang takut nanti lambat masuk dalam syurga, ataupun nanti ada orang yang tuntut daripada hartanya, diinfakkan awal-awal dalam bulan Ramadan ni, ataupun diinfakkan awal-awal dalam dunia ni, sebab dia takut nanti hartanya akan menyebabkan dia ni lambat masuk syurga, ataupun hartanya akan menyebabkan dia ni tidak masuk syurga. Sebab tu kena tahu tentang tu. Okey, yang keempat, ciri-ciri yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaiki. Okay. Orang yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah orang-orang yang beriman, maksudnya yakin dan percaya bima unzila ilaiki, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Sebab itu dalam bulan Ramadan ini, selain daripada berpuasa, selain daripada solat tarawih, ibadah yang selalu dilakukan oleh Nabi SAW dan diberitakan oleh dalam hadis bahawa Nabi SAW setiap malam bertadarus dengan malaikat Jibril AS kan. Jadi yang dipanggil tadarus, okay? Pembacaan Al-Quran. Cuma tadarus ni, bagaimana kita nak mengukur KPI-nya, kejayaan kita dari sudut tadarus Al-Quran ni? Sebab itu tadarus ni berasal dari kalimah darasa, belajar. Ada alif antara dal dengan ra, tadarasa yatadarasu. Tadarus ini maksudnya ialah saling belajar. Maksudnya bukan baca. Kalau baca seorang-seorang tu bukan tadarus namanya, itu tilawah. Jadi tadarus ni mesti sekurang-kurangnya 2 orang. Tujuannya apa? Yang pertama adalah untuk mempelajari cara bacaan yang tepat, makhrajnya. Qaf ke kaf ke. Jadi bagaimana makhraj qaf, bagaimana makhraj kaf. Sebab beza je makhraj, lagi makna jauh dah kan. Jadi selain daripada Allahumma salli, dia punya belajar dari sudut pembacaannya, kita dituntut juga untuk mempelajari dari sudut maknanya. Kita tadabbur dari sudut isi kandungan ataupun apa yang Allah nak sampaikan kepada kita melalui Al-Quran itu. KPI kita berjaya ataupun tidak dalam bulan Ramadan ni tentang yang keempat ini adalah wa mimma walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, iaitu Al-Quran adalah sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2 kan. Allah kata innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu idza dzukirallah, bila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, akan bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, bila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana kan, wa ala rabbihim yatawakkalun. Bila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan bertambah keimanan dia, akan bertambah dia punya keyakinan dia, akan bertambah percayanya pada apa yang Allah nak sampaikan. Dan natijah daripada itu, kita akan timbul suatu perasaan dipanggil wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita akan berserah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Jadi sejauh mana KPI kita tentang Al-Quran ni berjaya dalam bulan Ramadan? Kan? Kita mungkin berjaya KPI dari sudut kuantiti bacaan kita lah. Orang tanya berapa kali khatam? Oh, aku khatam 2 kali. Oh, masya-Allah, hebat kau. Aku satu Quran baru sampai juzuk 17 je kan. Sampai juzuk 17 je kan. Oh, engkau khatam 2 kali, masya-Allah. Okey, itu mungkin berjaya dari sudut KPI-nya, dari sudut kuantitinya, berapa jumlah surah, berapa jumlah juzuk yang kita baca. Tetapi dari sudut jumlah kualitinya, kita belum mencapai kualitinya, iaitu Al-Quran ini kan, bila dibacakan pada kita akan bertambah keimanan kita. Macam ni kita nak cek. Saya tertarik dengan suatu asbabun nuzul, sebab turunnya surah ataupun turunnya ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kisahnya ada 2 orang sahabat Nabi baru masuk Islam lah. Dia ni berselisih pendapat, ataupun ada pendapat yang dia pegang bahawa yang seorang tu dia kata kalau kita buat dosa kecil ni Allah tak balas kot ke akhirat, sebab kecil sangat dosa kita buat ni. Apa dosa kecil? Kalau tuan-tuan perasan, kita jalan tepi pokok bunga tu, petik daun yang hijau, itu dosa kecil. Kita pun mungkin itu dosa ke Ustaz? Nampak? Kita yang dalam Islam pun
Confused, itu dosa ke kan? Dosa, sebab kita telah menyakiti pokok tu. Allah Ustaz, selai je, bukan sakit pun pokok tu. Cuba rambut kita selai dia cabut, tak menjerit kita. Dah lah cabut, orang tak kenal pula. Kalau kawan tu mungkin dia agak gurau, ini tak kenal, tiba-tiba cabut rambut kita selai kan. Jadi itu dosa kecil sebenarnya. Jadi sahabat ni dia kata, kalau kita buat dosa kecil mungkin Allah tak balas kot, sebab kecil sangat dosanya. Sahabat yang kedua ni, dia berpendapat bahawa kalau kita sumbang 10 sen untuk bina masjid yang besar ni, Allah tak nilai kot 10 sen ni. Ya, tuan-tuan bayangkan nak buat masjid, macam contohnya Masjid Sri Sendayan kan, 100 juta kos pembinaannya. Kalau tuan-tuan sumbang 10 sen, cuba cari masuk kat Masjid Sri Sendayan yang cantik, tersegam indah tu, cari mana 10 sen tu. Kat Swiss Lampu pun tak dapat 10 sen. Kat mana? Mentol pun dah lebih dah. Mana? Skru pun tak boleh beli dengan harga 10 sen. Dia kena beli harga banyak. 10 sen nak beli skru tak dapat. Kan? Jadi sahabat yang kedua ni berpendapat kalau kita sumbang sedikit, Allah tak nilai kot sebab sikit sangat. Sebab sikit sangat. Itu yang perlu kita tahu. Okay? Jadi dua orang sahabat ni dia mengadu pada Nabi SAW. Dia mengadu pada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, betul ke kami baru pegang pada dua ni? Lalu ketika itu malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW. Yang ketika itu Nabi sedang makan dengan para sahabat, termasuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Nabi diam sebentar, malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dan memberikan jawapan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan dosa seberat zarah, zarah ni mikro lah, seberat zarah, kalau dia baik, yarahu, nanti dia akan lihat di akhirat. Maksudnya nanti di neraca timbangan tu dapat dikesan. Kalau kita COVID-19 ni, virus ni dapat dilihat dengan mikroskop kan, dapat dilihat dan di zoom sampai 2600 kali zoom kan, dibesarkan 2600 kali ganda, barulah keluar macam ada macam kata macam ketam, ada macam kata laba-laba, tarantula tu kan. Itu bentuk virusnya, rupa virus sebenarnya kan. Tapi ada tak teknologi yang boleh mengukur berat virus tu? Tak ada alat penimbang yang sangat sensitif yang dicipta oleh manusia yang boleh menimbang berat mikro ni, berat satu virus ni, tak ada kan. Tapi Allah boleh nanti di akhirat. Timbangan Allah, al-mizan Allah, neraca Allah itu boleh menimbang walaupun seberat zarah kan. Dan Nabi sambung lagi, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalau dia buat amal perbuatan yang jahat itu, walaupun seberat zarah, yarahu, dia akan lihat nanti, akan diletakkan dalam neraca Allah. Mata dacing tu akan bergerak, jarum dacing tu akan bergerak. Walaupun di dunia ini tak ada alat yang boleh menimbang virus mikro zarah ni, tapi neraca Allah sangat sensitif, boleh mengukur tu. Sayyidina Abu Bakar yang makan bersama Nabi SAW, pada awalnya sangat berselera makan dengan Nabi SAW. Dan Nabi pun, kalau kita rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi ni dia makan beramai-ramai, dia akan kenyang. Disebut illa ala dhafaf. Dhafaf ni adalah makan yang disentuh oleh banyak tangan. Jadi Nabi akan kenyang bila makan itu. Jadi Nabi makan berselera makan kalau ramai orang. Tapi yang Abu Bakar bila dengar ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW, yang disampaikan oleh malaikat Jibril, terus hilang selera makannya. Terus dia kata, ya Rasulullah, minta maaf, boleh tak aku berlalu pergi, boleh tak aku bangun ya Rasulullah, sebab bila aku dengar ayat yang kau baca tu, takutnya aku ya Allah sehingga hilang selera aku makan. Jadi kita ukur KPI kita dari sudut Quran ini, kita baca dan kita faham maknanya kan, mampu tak dia menyebabkan kita takut? Mampu tak Al-Quran ni mencegah kita daripada melakukan dosa? Kalau mampu, ya, kita telah mencapai namanya taqwa. Kalau tak, takwa je lah, TAKWA ni, takut wanita, takut bini je takut bini je lah, bukan takwa, takut yang sebenar-benarnya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tu kita simpulkan semua ini. Yang pertama sekali adalah bil ghaib, kita beriman dengan namanya yang ghaib ini, dosa, pahala, syurga, neraka kan. Lepas itu dilatih dengan Allahumma SWT, dilatih dengan puasa, kita menahan diri daripada makan dan minum. Kemudian solat ini, kemudian harta yang kita infakkan, kemudian Al-Quran ini
Syaratnya adalah, nampak tadi kita bincang kan, al-iman ni apa dia? Dia mesti wa tasaddaqa bil amal, orang yang yakin dan sangat percaya. Sebab itu ciri yang seterusnya adalah wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka sangat yakin. Kenapa mereka solat tarawih? Kenapa Sayyidina Umar Al-Khattab galakkan untuk buat 20 rakaat sedangkan Nabi buat 8 kan? Kenapa? Sebab Sayyidina Umar tak nak sia-siakan Ramadan ni, lipat kali ganda pahala, sebab dia telah beriman, namanya pahala sebenarnya. Jadi nak kita pahala banyak nanti. Sebab itu kita tak nampak lihat pahala sekarang, kat mana? Dekat akhirat baru dapat lihat. Jadi kalau kita beriman, nanti di akhirat kita akan dibalas dengan setiap amalan kita. Kita akan buat bersungguh-sungguh. Puasa sama juga, infak kita ya, satu infak kita Allah akan gandakan berlipat kali ganda kan. Kalau orang yang mati tu dihidupkan kembali, amalan yang pertama sekali yang dia nak buat adalah sedekah. Sedangkan orang yang mati kalau diberikan peluang hidup nak sedekah, kita Allah beri peluang masih hidup ni, banyakkanlah bersedekah. Banyaklah sedekah. Sedekah ni dapat pertama memanjangkan umur kita, di akhirat nanti dia banyak menyelamatkan kita nanti insya-Allah kan. Jadi siapa yang percaya semua ni adalah orang yang beriman dengan hari akhirat, hum yuqinun, mereka ni sangat yakin. Sebab itu disebutkan ulaika disebut ayat yang terakhir tu humul muflihun, mereka ni adalah orang-orang yang berjaya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi orang yang berjaya sebenarnya adalah ni yang lima-lima ni. Yang lima lah. Pertama bil ghaib, beriman dengan perkara ghaib. Yang kedua yuqimunas solah. Yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang keempat walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, kan? Dan yang kelima adalah wabil akhirati hum yuqinun. Jadi kalau kita nak mengukur KPI kita, key performance indicator ni ataupun index ni, kita nak ukur kita ni berjaya tak dengan Ramadan. Dan itulah sebenarnya matlamat ataupun KPI Ramadan, kita cek balik. Sebab setiap satu tu ada SOP-nya, standard operating procedure kan, ada dia punya SOP dia. Macam mana puasa ni ikut SOP yang sebenar, barulah capai tahap KPI dari sudut puasa tu. Solat, macam mana kita nak dapat solat yang khusyuk tu, kan, macam mana KPI dia, ada SOP dia. Quran juga, macam mana kita nak sampai KPI dengan Quran tu mampu menambahkan keimanan kita, ada SOP-nya kan. Sama juga dengan infak kita, nak sampai KPI infak kita ada SOP-nya. Begitu jugalah dengan hari akhirat, macam mana nak sampai hari akhirat dan berjaya, ada SOP. Jadi kita cek balik sejauh mana kita punya SOP selama ni benar atau tidak. Kalau tak, kita tukar balik semula, kita perbaiki, betulkan. Dan saya sebenarnya banyak ambil iktibar sebenarnya dari sudut PKP ni kan. Bila kita kaji, ya Allah, rupa-rupanya di sinilah Allah nak menguji keimanan kita, Allah nak menguji disiplin kita. Kalau di dunia kita boleh ikut disiplin kita kan, disiplin kita, kenapa kita tak boleh nak ikut peraturan Allah? Kenapa kita tak boleh nak ikut peraturan Allah kan? Kita memang suka berjalan keluar sana, tapi oleh kerana takut dengan namanya dosa, dengan namanya virus, kita sanggup tak pergi. Tapi kalau kita dah tahu tempat tu dosa kan, dosa tu adalah benda tak nampak kan, kita takut sepatutnya nak pergi tempat yang namanya dosa. Kalau contohnya di kita kata contoh mana, di tempat maksiat tu, jumlah kes positif COVID-19 tu sampai merah dah, memang zon PKPD PKPD ya, diperketatkan dah. Nak tak kita masuk ke kawasan PKPD tu? Tak nak kita, takut kita. Itu sebenarnya kalau kita benar-benar takut dengan namanya dosa itu, tempat yang paling banyak virus dosa tu, tuan-tuan nak masuk tak? Sebenarnya itu, mari kita ambil iktibar PKPD ni dengan apa yang kita lalui sekarang dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita keluar daripada bulan Ramadan ni, kita benar-benar mencapai tahap takwa, berjaya kita, dan seterusnya kita akan selamat nanti di akhirat. Dan kita akan gembira bila buku amalan kita dibuka dengan pahala yang berlipat kali ganda, dan kita lulus cemerlang mumtaz dalam Ramadan Al-Mubarak. Ini cukup sekadar itu tuan-tuan. Minta maaf atas kekurangan, kekhilafan di sudut tutur kata, tutur bahasa yang tak cantik ini, yang baik datangnya daripada Allah.
Yang buruk pun hakikatnya daripada Allah, tapi atas kelemahan dan kejahilan ilmu saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.